Dua minggu lah, lupa dah cerita ni. Aku dah start record lah. Key point dah hilang lah dari kepala. Kena refresh balik. Lagi tulis tau. Dia moose yang penting. Aku ingat lagi tau. Moose yang penting. Moose kena advocate sikit. Kena sabar sikit cerita ni. Okay boleh start Okay guys, Assalamualaikum. Kembali bersama Aperture Podcast. Assalamualaikum. Uzaf bersama Riz dan Mus. Okay, kali ni kita nak tackle satu franchise yang sangat popular lah. One of the biggest franchise lah. 90s. Okay, All time classic lah. Classic, Back to the Future. Dia antara the perfect franchise, the perfect trilogy. Dia bukan franchise. Berat je. Tapi aku Di antara it's not setuju. paling, di antara. Di antara. Okay. So 3 movie Back to the Future. Yang first 85, the second one is 89, is it? Yes, 89, dan yang part 3 is 1990. Okay, so kita start dengan Back to the Future Part 1 1985. Dia diarahkan oleh Robert Zemeckis. Pelakon dia Ada Michael J. Fox, Christopher Lloyd dengan Lea Thompson. Okay, ada apa tadi Mus? berapa bajet lah? Bajet. Okay, bajet dia 19 juta pada tahun 1985. Okay, kutipan dia 380 juta pada tahun 1985. Gila. Blockbuster tak ingat. Dia producer Steven Spielberg, bukan director. Bukan. Director Thomas Zemeckis. Oh, okay. Tiga-tiga director yang sama. Tapi dia yes. Kalau kau tengok movie dia tulis Steven Spielberg present kan. Betul tak? Itu lah. Tak zaman tu kot. Tak, sebab ada sebab tau. Sebab cerita ni dia susah gila. Robert ni nak dapat No, last time banyak studio tolak. Dia pergi banyak studio gila tolak, tak nak buat, tak nak ambil cerita ni dia tau. pergi kat Dia tak confident dengan cerita. Tak confident dengan cerita ni. dia pergi kat Disney tak nak buat. Semua tak nak, semua tolak. Banyak gila tolak. tak nak. Orang memang itu one of dia punya, kira kalau tengok dia punya history tu. So bagi aku menyesal lah siapa yang tak buat tu. 19 Tapi juta Steven Spielberg 300. dia ambil, dia aku tak silap aku pasal dia memang kenal Robert ni dah lama. So dia macam aku tak kata based on faham, dia tak letak macam expectation, tapi dia macam bagi as a chance dia tu, bagi peluang lah. And then bagi peluang bila Sebab apa dia tak direct sendiri ya? tak, memang projek Zemeckis ni projek. Dia dah tulis cerita ni lama dah. So bila Spielberg yang endorse, dan baru studio berani sikit lah ambil kan. Kalau tidak studio macam tak berani lah. Okay. Mungkin sebab tu dia presented by Steven Spielberg agak good. Okay, dia letak nama Spielberg tu sebagai apa ni, yang menyebabkan filem ni boleh berjaya lah. Something like that lah kan. Okay, rating dia kat IMDb 8.5. Metascore 87. Alamak. Tinggi. Success story. Okay. So, macam mana? Aku cerita ni aku baru tengok, walaupun dia famous lah. Yang cerita antara cerita yang famous sampai sekarang pun, dan ikonik lah dengan apa? Kau pernah dengar pasal cerita ni sebelum ni lah? Aku pernah dengar, tapi aku tak aku cerita yang back okay. Cerita yang lama-lama ni aku tak lama ni susah sikit nak masak faham. So mungkin kalau aku dulu aku tengok dah, mungkin aku akan ingat lah, tapi aku rasa aku tak pernah tengok kau tahu. So first time aku tengok ni memang best lah. Aku tak skip satu scene pun. Aku tengok macam
sebab aku ingat dia travel to the future. Kan? Sebenarnya dia tak travel to the future, dia patah balik past. So story dia based on macam mana dia nak balik ke tempat present day lah. Dia tu yang back to the future. So itulah tu yang back to the future tu. Aku tak okay patut. Very clever tau. Nampak. Title tu dia boleh apply dalam banyak-banyak senario sebenarnya. Which is nanti kau tengok nanti dia akan apply pada yang part-part ni. Aku kata sebab aku tak pernah tertanya-tanya orang cakap back to the future kan, macam pelik kan back to the future pelik kan. Itulah back to the future kan. Aku lepas tu tengok movie tu baru faham dia back to the future. Tapi cerita ni best sebab dia fokus dekat few characters. Dia develop dia punya karakter sekali. Apa nama lelaki tu? McFly. Michael J. Fox. I mean Marty McFly. Marty McFly, ya. Marty McFly dengan doktor tu. Doktor Emmett Brown. Emmett Brown, ya. Satu lagi Biff Tannen. Tapi dia pandai sebab dia tak start story terus story yang Back to the Future terus. Dia cerita present day dulu kan, macam mana lelaki tu dari family macam mana, doktor tu macam mana. Lepas tu baru dia terus ke past. So dari jalan cerita dia aku rasa tersusun lah. Memang well organized. Aku rasa kan dia punya plot itself tu memang dah cun lah, memang marvelous. Tapi aside from that kan, dia punya dia direct cerita tu pun aku rasa dia aku bila lepas aku tengok ni lagi aku rasa macam gempak gila cerita ni. Aku nampak benda-benda yang mungkin before this kita tengok just popcorn nak tengok. 1985 punya movie ni. Siut dia buat ni. Aku siap-siap pause tengok. Gila kemas gila. Macam tu. Sampai aku rasa macam tu lah. Aku rasa dia direct cerita tu pun macam gila apa yang dia kemas dia buat. Sebab every scene yang dia buat tu ada purpose dia buat. Kan macam jam tu rosak kan. So, macam kita tengok as a movie macam tak apa ada rosakan, tiba-tiba dia dah cerita dari awal ya sebab apa itu perkara tu akan berlaku di depan. Bukan depan dan belakang. Tengok intro scene dia kan. Intro scene dia bila Marty masuk, kita tak kenal lah Marty tu, datang satu memat masuk dalam tu garage kan. Garage tu ada jam ting 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 banyak gila jam kan. Lepas tu dia pula pergi nak main gitar katanya. Lepas tu dia on macam-macam benda lah. Kita tengok gempak gila dia buat. Lepas tu ada dia punya apa ni, dalam garage tu ada macam nak makanan untuk anjing kan. Dia auto robot lah. Robot. Slick gila dia buat ni. Dia nak main Betul dia intro tu kan sangat perfect untuk dia establish watak Doc Brown ni. Marty. Dia tak payah cakap Dr. Brown ni siapa, dia just tunjuk benda tu je. Siapa, yes. So kau boleh imagine what type of person yang hidup macam ni. Dia inventor. Sebab Dr. Brown tu dia introduce hampir dekat tengah kan, baru nampak lambat sikit kan. Dia lambat sikit introduce Dr. Brown tu kan. Kita cuma dengar suara dia jauh kan. Dia nak develop watak McFly tu. So watak doktor tu another half tu baru kita tahu doktor tu siapa kan. Tapi memang menjadilah watak doktor tu. Dia saintis yang bengong-bengong sikit kan. Dia bukan saintis yang yang serius sangat kan. Dia for the sake of science dia buat eksperimen lah macam tu. Yalah. Dia sebenarnya kalau kau baca komik dia kan, dia sebenarnya dia ada cerita tau macam mana Doug dengan Marty ni boleh berkenalan tau. So something like that lah. So kononnya orang bandar tu tak suka Doug tu sebenarnya. Doug tu kononnya diorang agak sebagai macam mental lah parents semua orang semua tak suka kan. Dimension dia bukan untuk macam buat kereta ke apa. Dia buat benda-benda mampu kan. Again, aku tak tahu how canon is this lah kan. Dia sebenarnya Marty ni dia nak, kalau ikut awal-awal dulu masa kau ada based on komik lah, dia nak curi barang kat rumah Doug tu sebenarnya. Something lah. Doug buat macam-macam trap dalam rumah tu. Dia tak cerita kan. Dia tak cerita lah. Doug buat trap banyak. That one dia nak retcon balik je sebab aku tak pastilah. Aku tak tahu how canon is this. Aku tak tahulah. Aku tak tahu dia punya
boleh jadi dia retcon je, atau boleh jadi sebenarnya memang itu siapa ni, Robert Zemeckis punya apa ni, initial inception of that character lah. Tapi itu ada dia cerita lah. So sebab Marty dengan Brown ni rapat gila lah. Dalam cerita tu kau boleh nampak diorang ni close lah. Rasa diorang punya Yelah. friendship tu ada kan. Cerita dia sangat perfect. Orang tak question tau macam mana Marty ni boleh kenal orang tua ni kan. Yeah. Orang tak question. Yes, So yes, over the yes. years bila orang dah over analyse kan, so that's why dia kena came up with all this backstory untuk betul. answer balik benda tu. Tapi one of the interesting part lah movie Back to the Future ni, dia kekalkan watak yang sama. 1, 2, 3. Plot dia yang berbeza. Kan? Aku macam, dia nampak macam senang nak buat, tapi itulah dia punya plot kan, dia punya kekuatannya. Betul-betul. Masa dia intro tu, again aku go back to intro, dia balik ke rumah, lepas tu tengok bapak dia kena bully dengan pada lift lift kan. dengan Dengan kita macam menyerap dia. Apa hal bapak dia, lakonan bapak dia power gak? Hebat dia pasal bapak dia macam menjadi. Nampak dia habis so, loser. dia build up dia punya karakter, and then dia gunakan karakter tu throughout the whole kan, part 1 The franchise kan. which is Yes. terbaik dia buat kan, orang kemas dia buat itu. Okay. Tapi yang part ayah dia loser tu aku macam tak boleh terima sikit awal as a tengok movie lah macam mamat ni power, ayah dia loser kan macam tu. Lepas tu last kali dia macam patah balik kata okay boleh. Tak, actually dia Tapi memang lakonan menjadi. Actually part 1 tu dia dah change the future. Bapak dia tak seperti Dia dah change the tak, future, tak sepatutnya macam tu. Itu lah. Dia dah buka timeline baru lah. Okay, aku try nak cari negative part dalam movie ni kan, sebab aku tak pernah tengok. Dan orang Yang cakap first part yang first part Tapi tak jumpa yang first. Yeah. Aku baru nak cari apa yang kita boleh nitpick sebenarnya. Lagi interesting Cuma lah yang first tu yang mak dia tu kan, dia jumpa balik dengan mak ayah dia kan. Cuma yang part mak dia tu, aku rasa dia terpaksa buat. Mak dia jatuh hati dekat dia kan. Dia terpaksa buat, itulah salah satu sebab tak boleh interfere dia punya life kalau dia time travel. Itulah impactnya. Yelah, tapi itu part of the plot lah. Itu plot dia lah. Dia dah interfere dah sebenarnya. Itu plot dia lah. Yes. Technically bila dia patah balik tu dia dah. Scene tu tak patut sebab dia macam mak dia suka kat dia kan. Tapi dia yang dia salah satu cara nak bagi tahu what happen if kita interfere. Kita punya ada part kan dalam time travel. Back to the Future ni dia pakai sistem timeline yang macam tu tau. Dia ada few rule of timeline lah. Tapi Back to the Future pakai, kalau kita buat ubah, kita automatically dia jadi macam cerita Avenger lah mak. Okay. Dia buat dimension baru lah mak. Bila kita ubah je, dia akan buat timeline baru mak. Timeline baru tau. Ada certain time travel movie dia pakai sistem paradox. Maksudnya apa yang jadi sekarang adalah disebabkan kau buat sesuatu pada masa. Dia takkan tahu macam cerita apa yang cerita yang laki tukar jadi perempuan tu. Laki tu Predestination popular. Predestination tu lah kan. Cerita tu yang mula dia laki gila babai tu dia bagi kepala kau macam nak pecah tengok tu kan. Itu satu plot timeline yang common juga lah. Tapi yang dia pakai ni, of course dia tak explain masa mula-mula first part ni, dia tak explain lah benda tu kan. Cuma dia dah awal dia dah bagi kau signal lah. Sebenarnya ni dia dah pergi patah balik je, automatically dia dah kacau dengan timeline tu lah. Dia dah kacau dengan timeline. Tapi bestnya dia guna DeLorean tu as a time machine. Dan dia ada popular tu. Dia ada weakness dia kat situ. Dia yang tahu fuel dia dengan injection dia tu, doktor tu saja yang tahu. Kan? Sebab dia buat kan. So The Libyans. No, Great bukan Scott, The Libyans. Kereta tu bukan always boleh guna lah. Dia kena ada fuel, dia kena ada
Dia kena pakai atom yang ni kan. Ya, Itu yang atom awal yang tu ni. masa Marty pergi garaj tu dah keluar dalam radio. Ada radio kan, ada dengar radio kan. Berlaku rompakan dia punya plutonium. dia bagi hint macam Dah bagi kan. Dengan dalam radio ada kalau first time tengok, kalau kau tak catch up kau tak faham kan. Tapi sebenarnya dia dah bagi hint. Ada kes rompakan tapi government cakap tak ada apa hilang kan. Itu semua rumus. sangat dia punya writing sangat clever. Aku suka tau. And direction dia clever gila. sangat subtle. Aku rasa even kalau sekarang pun still make sense lah movie tu. Yes. Sebab bila dia patah Make sense lah. past punya ni history kan. So teknologi tu tak sama macam yang present day. So macam mana dia nak adapt dengan current situation kan. Dia pandai. Kalau kau perasan tu aku cakap macam Zaf cakap tadi, dia buat cerita ni kemas, dia bagi tahu kita indirectly apa yang dia akan cerita dia akan olah dalam cerita. Contohnya dia bagi awal-awal dia datang satu orang, please save the clock tower kan. Kan. Kalau kita ingat apa benda tadi Apa buat benda si bodoh kan. Tapi dia buat tu ada sebab kan. Dia nak bagi intro kita. Dia tak payah dia bukan easter egg. Dia macam foreshadow. Dia macam foreshadowing. Dia bukan easter egg. Dia foreshadow kan. Dia foreshadow, yes. So penonton tak perlu macam tertanya sebab apa jadi macam ni kan, macam mana dia dapat power kan. Dia dah link siap lah awal. Dia suruh kita berfikir tapi dia tak bagi benda tu terlalu kompleks untuk kita fikir. Faham tak? Maknanya dia kau just tengok, kau enjoy, kau boleh tahu sebenarnya. Kau boleh dia still suruh kau berfikir tapi dia tak suruh kau macam try to figure out things. So, kau macam dah kena ni yang tadi macam ni kan. Tapi dengan plot tu dia susun memang perfect lah, memang cantik kan. Okay, Sebab kita tak ada yang tertanya macam mana dapat spoiler lah. Perfect lah untuk aku. Cerita ni kalau rating tu perfect lah. Perfect. Spoiler. Aku ya. Boleh lah aku dah. So Michael J. Fox Sebab- macam mana kau rasa Michael J. Fox sebagai Marty McFly? Okay. Masa dia berlakon tu dia umur berapa? Memang dia muda ke? Memang ada Dia muda dah lah. 20 something lah. Tapi dia badan dia memang kecil. kecil sikit. Michael J. Fox badan dia itu lah. kecil. Dia memang kecil sikit. Dia sebenarnya before Michael J. Fox ada satu lagi watak orang lain kan. Patutnya bukan that role kan. Tak, dia macam ni cerita dia. Apa Scott sebenarnya. The studio memang nak Michael J. Fox from the start. Okay. Tapi Michael J. Fox dia dah Tapi- ada job komitmen lain Oh. and buat sitcom. So tak boleh ambil Michael J. Fox. Yes. Dia go with satu pelakon ni nama dia Eric Stock. Eric Stock. And then dia dah shoot halfway. So dia kata no, Tak tak jadi. jadi lah Mamat ni tak dapat vibe tu. Tak kena karakter. So Watak dia fire dia Eric tu. Dia go juga dengan Michael J. Reshoot. Fox. Reshoot balik. Tunggu lah. Dia reshoot balik. Aku rasa siang Michael J. Fox kena kerja untuk sitcom tu, malam baru dia shoot untuk Back to the Future. So Michael J. Fox waktu tu dia memang top lah. Sebelum cerita ni. Tak, dia biasa je. Newcomers lah, Biasa newcomers. je. Dia tak dia kalau dia talk lepas cerita Back to the Future tu lah. Lepas Back to the Future tu dia meletup lah. Dia punya karakter dia berlakon yang Teenage Werewolf tu lah. Teenage Werewolf tu. Dan banyak dia, in fact tak aku ada satu series cerita yang dia jadi lead. Spin City je. Spin City mungkin lah. Aku tak ingat. Spin City dia lead. Dia panjang kat cerita tu mau dekat apa 6 season 7 season series lah. Tapi dia meletup pasal cerita Back to the Future cerita lah. Back to the Future tu lah. Kan punya power dia punya casting manager tu kan. This is the perfect. Dia buat kerja. Aku perfect. suka lah. Aku suka lah macam tu. Dia bukan setakat McFly tu ya. Aku rasa almost every karakter tu memang on Yes. spot on aku rasa. Korang mungkin tak Dengan suka lah beef beefnya, ni kan. dengan Korang mungkin tak aku suka suka dia beef tapi tu. dia deliver kau tahu tak? Dia Yes, deliver that Dia watak. paling underrated lah. Deliver that watak. Beef Tannen tu. Underrated Yes. tu. Yes. Dia just because muka dia macam jahat, orang mungkin Sebab tak watak suka jahat dia, lah, orang tapi tak dia suka. antara yang the best. Antara the Kalau best orang dia punya tengok dia performance. tak suka sebab jahat, maksud dia menjadi lah dia lakonan dia tu. Jadi ya tu cakap. Dia melakonkan tiga version of Beef Tannen. Beza. Dan semua jadi. Betul. Macam kalau kau tengok Jadi semua Michael J. Fox bila dia jadi orang tua, dia tak berapa sangat kan. Bapak dia, kurang mak sikit dia, kan. Jadi kakak dia. kakak dia tak yes. jadi Jadi sangat. Tapi Beef Tannen lemak. Bukanlah tak jadi tapi dia tak impact lah. Tapi beef tu
memang hit the dot. Tahu cakap dia underrated. Macam kau cakap dia underrated saya. Dia tu yang aku tengok cerita dengan wife aku. Dia pun kira boleh kata first time enggak tengok cerita ni lah. Dia dah tengok yang part 1 tu dulu. Tapi dia tak pun faham. So sekali ni aku tengok dengan dia. Bila aku tengok dengan dia, cakap dia, ini yang kita punya perfilman tak ada tau. Kita perfilman tak ada that Compare dengan movie ni. Aku tak cakap dia punya team movie Back to the Future bukanlah, itu memang lain lah dia punya, tapi bila dia buat cerita tu, aku nampak dia punya kesungguhan dia tu, aku nampak dia jaga detail cerita tu. Aku rasa itu yang kita tak ada lagi kat Malaysia, tak ada that level of course. Tapi ni 1985 dia punya lama cerita ni quality kan. Tapi jauh kita ketinggalan. In fact cerita tu kalau kau tengok dia tak perlukan apa-apa gadget selain daripada kereta dia tu. Lain tu tak, in fact kereta dia tu sekejap je kan. CG ke apa. Dia just set design dia. dia. Aku rasa kereta tu mungkin set design dia je power. 20 minit tak sampai, 15 minit je scene kereta tu. Less than that aku rasa. Tapi the rest of the cerita tu just normal punya. Kau punya normal punya kan. Normal punya, tak perlukan apa ni, kamera yang gempak ke. Biasa je, semua biasa je. Semua dia punya tak perlu stunt yang hebat ke apa semua kan. Tapi aku rasa sebab mungkin awal dia tunjuk Steven Spielberg kan. Aku ingat dia yang mengarah cerita ni based on the quality kan, dia punya plot cerita kan. Tengok director lain kira memang power lah dia punya writing tu cerita dia. Okay. Amos, kau punya kamera apa hilang? Oh, jap. Anakku. Okay. Kat mana tadi? Pasal karakter watak macam Biff Tannen, pelakon-pelakon dia. Lorraine pun dia macam aku cakap lah, dia cerita ni dia awal-awal tu Lorraine duk sound anak dia cakap, kau ni jangan jadi perempuan macam ni. Lepas tu tiba-tiba mati punya awet kan, kononnya nak call dia lepas tu mak dia macam kau jangan macam ni kan. Tapi watak mak dia tu mak dia yang masa present day dengan yang dia patah balik tu orang yang sama belakang kan. Itu yang dia make up aku nak sentuh yang tu lah. Another things yang groundbreaking untuk cerita ni, dia hire semua orang yang muda, and even though make up dia kan, even though ada karakter untuk jadi tua, instead of dia ambil orang yang tua, orang lain kan. Semua muda-muda punya karakter. Dia sebab senang nak tua muda ke tua daripada tua ke muda kan. So, ya betul lah. Dia ambil that approach lagi lah. Kalau dia ambil orang tua susah lah. Tu aku cakap dia punya karakter kan, Lorraine tu karakter kan, dia foreshadow kita dekat awal dia macam apa kau ni, awet dia Jennifer. Tapi watak awet dia tak perempuan kalau kau lelaki ni, sebab dia tahu benda tu dia teenage movie tau sebenarnya. Dia tak nak dia tapi sikit tak nak pening-pening kepala kita dengan so called, sebab dah ada satu watak Lorraine ni. Lorraine nama dia kan. Dia dah cukup buat perempuan yang akan jadi apa ni, center stage of the movie kan. So dia dah buat lah that kind of plot tu macam tu kan. So bila tengok macam cakap lah, tengok bapak dia tu power kat lakonan dia gila. Dia macam tengok awal mak dia duduk sembang-sembang. Kita teringat dulu zaman yang dekat apa masa dinner tu kan, prom night tu kan, yang dia gelak-gelak tengok TV. Bapak dia buat bodoh. Bapak dia buat bodoh tengok TV. Bapak dia macam sengal sikit lah kan. Bukan sikit lah, banyak aku rasa. Lepas tu aku macam awal-awal tu aku macam geram juga. Bapak dia ni takkan at least ada something yang dia buat. Bukan total because loser bapak dia memang tak lah. ada confident tau. Bapak dia memang tak ada confident daripada muda tau. So itu hasil dia lah. Itu hasil dia. Tu kau perasan tak dia orang tengah makan yang sebelum mati jumpa Dark malam tu. Makan rancangan TV dia kan. Rancangan TV tu dia apply balik dekat masa dia orang pergi the 50s kan. Aku nak tengok macam ni. It's on a rerun. Bila masa ada rerun. Dia masuk umur cik lah, bukan kira umur perempuan lah. Those clues lah yang kita agak benar-benar cakap lah, dia dah macam plan tu kemas lah dia, supaya kita kalau tengok kita nampak ini kena dengan ni, ni kena dengan ni. Dia kemas dia buat kan. Tak, even the konsep dia time travel, tapi dia kau easy to understand tau.
the way the Yes, tu aku cakap. Ya, the tu aku structure cakap. the Dia movie, how the writing kan. dia still nak kau fikir, tapi dia tak buat benda tu complicated, buat kau rasa kadang macam rimas ada. Macam faham tak? Dia kau boleh fikir sikit terus tahu dia prefer pada sini sini tu kan. Tu aku cakap baik dia buat idea tu, memang kemas dia buat. Aku tak tahu berapa lama dia plan nak buat cerita ni lah, tapi memang nampak ada lot of ni. Dia plot dia tu ada yang sebab dia back to the future kan. Cuma dia tak over complicated sangat. Sebab kita boleh faham walaupun yang popcorn punya movie kan. Tapi still dia buat clear cut lah ni time travel, tapi dia tak macam banyak sangat fizik punya fizik dia punya science punya tu dia kau tak dia kau cuma tahu dia pakai apa ni, flux capacitor. Flux capacitor tu tak perlu fikir banyak. Jangan nak fikir banyak. Tak perlu. Adalah dia sebut macam plutonium, scientific mambo jambo sikit, adalah gigawatt semua lancar semua kan, tapi cukuplah. Dia tak go in details nak sibuk nak explain kan how the time machine works. No need kan. Kita tengok kereta tu cool. Okay, kita percaya. Aku percaya kereta tu time machine. Kan? Dia punya set design dia sangat power tau. Dia tak macam hot tub punya time travel kan. Dia tunjuk kereta tu plutonium dengan flux indicator kapasitor tu dengan kalender tu kan. Simple. Yes. Tak payah convince. Aku terus convince. Okay. Tak payah nak masuk dimension lain, pusing patah balik keluar dimension lain, tak perlu. Perlu jadi Marvel. Awal-awal tu dia dah bagi kita tutorial sebenarnya. Awal tu dia bagi kita tutorial lah. Dia cakap dia letak Einstein dalam kereta tu kan. Tiba-tiba dia hantar Einstein bagi masa akan datang. So dia tunjuk time Einstein tu dengan time dia 1 minit beza kan. Kita Kalau kita tengok tu tak rasa macam benda, tapi itu sebenarnya time travel lah. Itu konsep time travel lah. Dia 1 minit tu membezakan dia. Walaupun sebenarnya daripada segi kita punya view, benda tu terlalu macam common sangat. Kau tengok 1 jam dengan 1 jam lain kan, minit beza tapi itu sebenarnya dia punya konsep faham. Dia bagi kita tutorial tu. Kita pun power kita dia buat kan. Dia gunakan cara tu nak explain kat kita tau, which is perfect je. Itu tengok. And then Marty McFly tu dia represent the audience. Yang tengok tu engkau lah Marty McFly. Dia represent, I agree. Dan how good benda kita tengah cuba nak faham kan. Dia pun cuma nak faham apa jadi. Kan. So apa yang dia experience, kita experience juga sama-sama dengan dia. Yes, sama-sama. Power gila cerita ni. Okay. Lepas tu bila dia dah sampai ke masa dia ada banyak humor lah kalau perasan. Cerita ni dia light hearted sebenarnya. Dia contoh bila dia sampai je dia Dak dah beritahu dulu kita nak tempat ni tempat pokok pine, dia cakap kan. Tempat parking dekat. Tiba-tiba dia keluar kat tempat pokok pine tadi, bantai masuk dalam rumah ladang kan. Dengan dia pakaian tu. Pakaian alien tu kita tapi dia satu lagi teknikal dia pandai. Even dia time travel, dia sampai tempat yang sama yang dia time travel tu. Yalah, dia konsep dia tak tukar tempat, dia cuma tukar masa. Tempat lain kan. Dia tukar masa. Dia tukar masa saja. So kat situ dia nak tunjuk perubahan timeline tu lah, dari old new present day to old school kan. Tapi 1985 tu. Untuk dia ada idea macam tu, power. Aku tak boleh nak cakap apa. Macam dia ada idea and then dia boleh deliver idea dia. Terbaik macam. Sebab tu aku rasa Steven Spielberg pun percaya dia boleh. Miss Spielberg dia memang suka sci-fi. Dia memang otak lah sci-fi kan. Cerita time machine dah ada dah sebelum Back to the Future ni. Cuma orang orang biasa, normal audience tak ambil kisah sangat tau. Sebab dia terlalu sci-fi lah basically. Tapi Back to the Future ni dia break that barrier lah. Membuatkan time travel ni orang the masses suka. Dia break the barrier. Sebab selalunya time travel ni orang nak
nak change future, nak change ni kan, benda-benda kan. Kalau Dia ni Star Trek ada basically time dia travel. nak Kan? Star Trek lama-lama ada je time travel. kita back to future, dia nak balik ke future je, itu je. Tapi apa yang perlu dia buat in order dapat balik kat situ kan. Dia punya plot senang je. Kan? Plot dia senang je. Senang. Kan dia Tapi ter apa yang travel. idea awal-awal tu Ya, memang idea dia. ada lah. Idea tu power What do you lah. guys think about dia punya soundtrack, dia punya sound, dia punya sound effects Music semua. score dia legend. Okay, iconic music score dia. Tak boleh Tu cakap aku apa, ni lah. legend lah. Okay. Dengan Mr. Sandman tu, kena Tapi aku lah tak, dekat Mr. tapi aku tak Sandman. pasti. Cerita ni dia keluar-keluar tu terus hit ke dia ambil masa juga? 300. Aku rasa terus hit je. 380 juta. Tak, yelah. Ni Maksud aku tu memang take few years ke terus hit kan? terus hit lah. Ni memang box office masa orang tayang dulu. Dia sama level Banyak. sama level dengan masa Star Wars keluar dengan Terminator. Dia punya hit. Oh ya, betul lah kan. Untuk public lah. Kan? Blockbuster kan. And maybe Jaws lah. Jaws under Spielberg kan. The perfect blockbuster movie lah. Ya, tu cakap. Dia punya soundtrack dia pun Banyak lagi, kita dia ada buat- 2 lagi. Dia pilih lagu yang best. Lagu apa ni, Sandman tu aku suka. Lagu Power of Love kan awal dia naik, dia nak pergi sekolah kan. Dan Power of Love. And then sampai sekarang aku ingat memorable betul lagu tu. Johnny B. Good yang Johnny B. cakap Good yang cakap, itu legendary ya. Legendary ya lagu. Dia buat satu lagu, dia ambil satu lagu rock yang tak perlukan apa ni, kata benda yang merepek-repek, mengarut-ngarut kan, tak perlukan perempuan, dia cukup dia seorang dia kasih. Dia tak klise sangat. Masa kecil-kecil dulu aku dengan- tengok, aku rasa Marty McFly ni sangat cool lah. Aku nak jadi macam dia. Sangat tu dia main dengan dia pakai skateboard lagi kan, skateboard Tapi memang watak tu memang ikonik. Memang orang nak boot dia tu orang jual mahal tau. book dia. Yang McFly modul kan. kan. Mahal tau orang jual dengan jaket yang kan. Ya. Dia ikonik Betul, kan. dia punya apa ni, sound effect dia punya soundtrack pun sedap agak, yang dia music kau nak, dia nak kan music suspense dia. Tu sampai sekarang aku takkan boleh lupa lah. Tak boleh lupa Iconic lah. Membuat rasa adventurous tu kan. Rasa macam kau on a big journey lah. Smart gila dia buat. Kemas lah dia buat. Sebab aku tengok toy collector kan. Ramai yang collect DeLorean tu. DeLorean tu. Sebab tu aku macam aku ni sangat kan. Waktu aku tengok movie ni, okay, baru aku faham kan. Legendary lah kita. Aku pun dah tengok macam boleh beli satu ni aku rasa. Beli lah beli. Dia ada yang floating punya. Floating DeLorean. Ya ada. Aku nampak floating tu lah. Geram dia tengok kan. Okay. Ada apa yang lagi untuk yang first ni? Daripada segi cerita, korang rasa okey lah macam mana dia buat, dia pergi Taman Silam, lepas tu dia dapat tahu yang apa ni, dia dah kacau timeline mak dia ni, so gambar dia hilang. Apa dia buat tu? Dia buat gambar hilang. Yelah, untuk orang biasa Mula kakak easily dia understand lah. absorb kan. Macam Mula kakak hilang, abang hilang. gambar tu macam time bomb lah. Kan untuk audience faham kan. Tak, lepas tu Betul. dia tiba-tiba main gitar tak pandai pula tiba-tiba kan. Jari dah hilang sikit kan. Lepas tu dia nak convince bapak dia kan, supaya bapak dia tackle mak dia kan. Yelah. Dengan bapak dia lah pakai skema, dia sampai kena jadi Darth Vader. Tapi dia tak tahan tu. Planet Vulcan lah. Planet Vulcan. Lepas tu Beef pula cari pasal kan. Beef biasa lah, dia something masa tu kan. Dengan dia awal-awal dia dah clash dekat apa ni, yang cafe tu kan. Scene skateboard tu aku kata pivotal kat movie tu lah. Dia kena buat part 1 ada dan seterusnya semua dia kena buat that scene tu semua kan. Semua I think every ni ada kan part 1, part 2, part 3 ada kan. Scene yang sama. Ada. Okay.
Last tu- tu skuter lah. Lawak lah. Beef lah dah jadi dah dia kan. Tapi in the end bapak dia bangun balik kan. Bapak dia bangun balik. Bapak dia pergi tumbuk beef kan. Baru lah dia tutup kan. So cerita Kita dia ingat yang, habis kan. yang nombor satu ni kan, yang dia change the future kan. Yang Ya, satu ni dia kan. cerita lah kan. But they change character. Korang tak bapak. tertanya kenapa takkan mak dia dengan bapak dia tak perasan tu anak dia? Itu aku nak tanya tu. So, dua-dua pernah jumpa kan? Dua-dua pernah Yes. jumpa dia. Oh, bila in Martin the McFly future macam balik. hilang. Bila in the future takkan dia tak tahu itu. Tak perasan. Tak ingat kot. Sehari dua. Aku rasa Tak logik proud dia jumpa mamat tu berapa hari je. berapa hari 3 je. hari je. Kau ingat tak tu mamat? Kau boleh ingat ke mamat yang kau jumpa masuk kau umur 16 tahun, 17 Kat tahun, sekolah, sekejap. jumpa 2-3 hari kau boleh ingat. Takkan boleh ingat je kan. Tak mungkin dia tak boleh ingat in details, tapi the event is very Dia tahu significant lah tau. very significant. Dia tahu lah ada someone, tapi mungkin Muka detail tu lah, muka mungkin tu dia tahulah. tak boleh Dia nak susah cam nak sangat lah. kan. Ya. Tak boleh nak cam lah kan. Sampai so dia jadi macam ni. Dia buat tu cakap dia tahu orang akan question dia tu, tapi dia buat aku rasa agak kemas supaya ada jawapan. Of course jawapan tu kita yang bagilah, bukan dia bagi kan, tapi kita boleh try to find the answer through that lah kan. And then of course lah dah habis semua. Dia nak balik dengan kilat tu mesin lah. Kilat tu mesin pun dengan suspend Oh, dia apa tu kan. Satu lagi cerita ni, dia banyak sangat something yang unexpected. Unexpected thing jadi banyak sangat tu. Kan? Kan ada je gangguan dia kan. Alamak. Tak. Itu Dah boleh cucuk kat atas tu kan. Tercabut pula kat bawah. cabut kat bawah pula. Tersangkut. Lepas tu mati, kereta tak boleh start pula kan. Aduh ai. Tak boleh start pula kan. Drama, muzik tu dia bagi suspend. Aku rasa yang tu banyak sangat lah. Yang tu banyak sangat. Kan? Aku rasa kalau ada aku nak nitpick lah sikit pun. Aku rasa yang dia dark kena kilat tu macam funny sikit lah. Kan dia mungkin dia nak buat dramatik lah. Sepatutnya kalau kilat tu mati terus kan. Sepatutnya teknologi kan. Dia nak buat for the sake movie lah. For the sake of the movie lah kan. The end dia nak buat cerita tu still popcorn movie lah. Itu Yalah. the reason lah kan. Dia nak buat that suspense scene dekat dia panjat dekat clock tower tu kan. Lepas tu batu tu jatuh pula, kaki dia tersangkut pula dekat situ kan. Itu lah. Dengan muzik dia dah tengah ni kan. Kereta dah jalan. Tapi bila dia lepas je, kau rasa puas. Kau rasa macam finally kan. So, Finally kan. Satu lagi, komen korang pasal yang mati, dia nak beritahu sangat dog ni dekat doktor tu. in the future kan, what happen kan. Kau ada komen tak? Bagi aku, kalau aku pun aku buat macam tu. Okay. Walaupun dia cakap dia tak nak interfere dia punya fate future kan. Tapi bagi mati dia tak peduli. Bagi Dark dia sebagai seorang saintis, dia mungkinlah rasa benda tu berat. Bagi mati dia dah kawan baik dia kan. Dia lah. cubalah dia tak adalah, dia tak fikir terlalu kompleks sampai Dark lah. Dark dia fikir tak boleh kau kacau ni, kau kata continuity semua macam mana keluar. Bagi mati dia whatever lah, aku tak tahu apa kerja dia. Dia bukan budak pandai macam Dark kan. Dark tu genius kan. Mati je budak macam kita kan. So dia tak ada terfikir sampai yang penting aku nak beritahu je kerja kan. Dan dia beritahu lah kan. Ya, dia bagi Sebab mula-mula aku koyak tak tahan tau. Koyak-koyak kan. siap koyak kan. Siap koyak kan. No tak boleh kan. Tiba-tiba ada polis datang kacau pula kan. Dia merasuah polis pula. Aduh kan. Panas suatu. Saya ada satu projek ni. Kita ada permit ni? Ada, cik. Sekejap, saya turun. Turun isi. Sebab kalau dompet kan. Cik, faham. Sebab dia tunjuk dia bagi permit duit kan. So, double meaning tu. Dia faham, kita faham lah. Dia bagi duit dah. Betul. Sebab dia tak ada permit pun. Dan bila Marty dah sampai balik, dia cepat-cepat nak pergi dekat tempat kena tembak tu lah kan. Dia lari kan, lari. So, dia tengok balik scene yang terjadi kan. Scene yang
Power dia buat tu. Aku suka benda macam tu. So awal-awal kalau aku tengok masa first part tu, kau tak expect dia sebenarnya cerita pasal multiple timeline tau. Mula-mula aku ingat dia just paradox je, faham tak? Maksudnya Macam mana tu? memang all this while Dark dah pakai The time machine. bulletproof vest tu, bulletproof faham tak? vest. Oh, Ah. okay. Yalah. Bulletproof. So mula-mula aku ingat cerita, tapi until the end part tu lah, bila dia balik rumah tu je, bila aku tengok dah lain, faham tak? Family dia dah jadi Yes. lain, faham tak? Kalau tidak, mula aku ingat dia buat macam masa aku cakap lah, semua jadi tu dah jadi, cuma Dia tak berubah, kita je tak tahu kita tak tapi bila the last scene tu, dia tertukar sikit kan, so baru kita, maknanya dia ubah kan. Dan tapi bila dia ubah tu, dia dah bagi jawapan dekat lah, datang balik kan, datang balik cakap, jom kita pergi mana, kena pergi future pula kan, so go to the part 2 pula kan. So aku cakap, ini dia dah Tapi tak tahan dia koyak kan, dia sambung balik satu tape. sambung balik kan. Bodoh, nampak sangat kan. Doktor tu memang gila macam saintis kan. Yelah, dia manusia dia punya curiosity tu mesti nak tahu juga kau kan. Yelah. Sama pula ada kawan dia bagi tahu kan. Logik Logik lah, benda tu logik lah. Okay, Okay, nombor 2 kita boleh proceed. nombor 2 Aku stop dulu lah.